Sebelum penjajah datang, sebelum sempadan moden dilukis, orang Melayu telah menulis. Mereka menulis tentang undang-undang, perubatan, pelayaran, falak, diplomasi dan adab pemerintahan. Tetapi hari ini, manuskrip itu jarang dibaca, jarang difahami dan sering disalahertikan. Inilah kisah manuskrip Melayu, bukan dongeng, tetapi warisan ilmu yang menunggu untuk difahami semula. Manuskrip Melayu bukan sekadar hikayat penglipu lara atau cerita warisan yang bersifat hiburan semata-mata. Ia ialah dokumen ilmu yang ditulis tangan oleh sarjana dan cendekiawan Melayu pada kertas, kulit kayu dan juga daun lontar. Manuskrip-manuskrip ini menggunakan tulisan Jawi, Arab Melayu dan pada fasa awal sejarah, aksara-aksara Melayu lama. Di dalamnya tersimpan pelbagai cabang ilmu yang membuktikan kematangan intelektual masyarakat Melayu. Antaranya ialah undang-undang dan pentadbiran. Manuskrip ini menggariskan hukum, peranan raja, pembesar dan rakyat. Ia menunjukkan bahawa masyarakat Melayu memiliki sistem pemerintahan yang teratur, bukan masyarakat tanpa aturan atau undang-undang. Dalam bidang perubatan Melayu, manuskrip mencatatkan resepi herba, kaedah rawatan dan diagnosis penyakit. Terdapat pengelasan simptom, penentuan dos serta pantang larang yang menandakan pendekatan berasaskan pemerhatian dan pengalaman. Manuskrip Melayu juga merangkumi ilmu pelayaran dan angin, catatan tentang musim monsun, arah angin dan laluan laut, membuktikan kepakaran maritim masyarakat Nusantara sejak berabad lamanya. Selain itu, terdapat juga manuskrip dalam bidang falak dan kosmologi. Ilmu ini melibatkan kiraan waktu, penentuan kalender serta kedudukan bintang untuk tujuan ibadah dan navigasi. Ia merupakan ilmu yang bersifat praktikal, bukan sekadar spekulasi. Kerana itu, perlu difahami bangsa yang menulis undang-undang dan mengira pergerakan bintang bukanlah bangsa tanpa tamadun. Satu hakikat yang jarang disebut, manuskrip Melayu tidak hilang. Ia sebenarnya tersimpan. Hari ini, manuskrip Melayu berada di pelbagai lokasi di seluruh dunia. Sebahagian besar tersimpan di perpustakaan dan arsip di Eropah, hasil pengumpulan pada era kolonial. Ketika itu, manuskrip dikaji, disalin dan dibawa keluar sebagai bahan rujukan ilmu. Selain itu, terdapat juga manuskrip Melayu yang disimpan di institusi akademik di Asia dan Timur Tengah. Wilayah-wilayah ini mempunyai tradisi keilmuan Islam yang lama dan saling berhubung, menjadikan manuskrip Melayu sebahagian daripada jaringan ilmu antarabangsa. Di peringkat tempatan pula, manuskrip Melayu masih wujud dalam koleksi istana, pondok pengajian dan keluarga bangsawan. Namun banyak daripadanya tidak didokumentasi secara menyeluruh dan hanya diwariskan dari generasi ke generasi. Hakikatnya, ribuan naskah manuskrip Melayu berada di luar Nusantara. Bukan untuk disembunyikan selamanya, tetapi kerana sejarah pemindahan ilmu pada zaman kolonial. Penilaian terhadap perkara ini perlu dibuat secara berimbang. Ada manuskrip yang diselamatkan daripada rosak, dimakan usia atau hilang. Namun, ada juga yang dipisahkan daripada masyarakat asalnya, menyebabkan ilmu itu sukar diakses oleh generasi hari ini. Cabaran utama kita pada masa kini bukan sekadar soal lokasi, tetapi akses kepada manuskrip tersebut, usaha keterjemahan dan pemahaman kandungannya dalam konteks dunia moden. Peminggiran manuskrip Melayu tidak berlaku dalam satu hari. Ia berlaku secara berlapis, melalui proses sejarah yang panjang. Faktor pertama ialah peralihan bahasa dan tulisan. Tulisan Jawi yang pernah menjadi medium utama ilmu dan pentadbiran semakin jarang diajar dan digunakan. Apabila tulisan ditinggalkan, teks juga turut ditinggalkan. Faktor kedua ialah sejarah kolonial. Dalam tempoh ini, naratif tempatan secara beransur-ansur digantikan dengan naratif baharu yang ditulis dari sudut pandang luar. Manuskrip Melayu tidak lagi dijadikan rujukan utama, sebaliknya diletakkan di pinggir sejarah rasmi. Faktor seterusnya ialah labelisasi. Banyak manuskrip Melayu disempitkan maknanya sebagai bahan mistik, khurafat atau kepercayaan tradisional semata-mata, sedangkan di dalamnya terkandung ilmu undang-undang, sains, perubatan dan pentadbiran. Faktor keempat ialah jurang akademik.
Teks masih wujud, tetapi pembacanya semakin berkurang. Manuskrip berada di arsip, namun tidak dibaca, tidak diterjemah dan tidak dihuraikan untuk masyarakat umum. Apabila empat-empat faktor ini berlaku serentak, manuskrip Melayu secara perlahan-lahan terpinggir daripada arus ilmu semasa. Dan hakikat yang perlu kita renungkan ini ialah, apabila kita tidak membaca tulisan sendiri, kita terpaksa menerima tafsiran orang lain. Apakah yang membuat manuskrip Melayu sering disalahfaham dan kadang-kala dianggap sensitif? Jawapannya bukan kerana ia berbahaya, tetapi kerana kandungannya mencabar stereotip yang telah lama dibentuk. Pertama, sistem undang-undang dan etika pemerintahan. Dalam banyak manuskrip Melayu, raja tidak digambarkan sebagai penguasa mutlak. Sebaliknya, raja terikat dengan hukum, dipandu oleh prinsip keadilan dan amanah. Terdapat nasihat kepada pemerintah, peringatan tentang tanggungjawab dan amaran tentang kezaliman. Ini menunjukkan wujudnya konsep accountability dan etika politik dalam tradisi Melayu. Kedua, ilmu yang bersifat praktikal. Manuskrip Melayu merangkumi perubatan, pelayaran dan pertanian, ilmu yang berfungsi secara langsung dalam kehidupan seharian masyarakat. Catatan rawatan penyakit, pengurusan tanaman dan navigasi laut menafikan dakwaan bahawa ilmu Melayu hanya berkisar pada mistik dan kepercayaan semata-mata. Ketiga, jaringan dunia Melayu. Manuskrip mencatatkan hubungan perdagangan, diplomasi dan pertukaran ilmu dengan pelbagai wilayah luar. Ini membuktikan bahawa dunia Melayu adalah sebahagian daripada jaringan antarabangsa, bukan masyarakat yang terasing atau tertutup daripada dunia luar. Apabila manuskrip Melayu dibaca tanpa prasangka dan dinilai berdasarkan kandungannya, maka runtuhlah gambaran orang Melayu sebagai pasif dan primitif. Sebaliknya, yang muncul ialah sebuah tamadun yang berfikir, mengurus dan berinteraksi dengan dunia secara sedar dan berstruktur. Manuskrip Melayu memberi gambaran sebuah rantau yang berlapis, dengan pusat-pusat kuasa, jaringan perdagangan dan budaya ilmu yang saling berkait. Namun, satu perkara penting perlu dijelaskan bagi mengelakkan salah faham. Istilah empire tidak selalu digunakan dalam teks Melayu lama. Ketiadaan istilah tidak bermaksud ketiadaan fungsi. Kerana apabila diteliti kandungannya, fungsi-fungsi yang membentuk sebuah empire tetap wujud. Antaranya ialah pengaruh politik yang melangkaui satu kawasan tertentu. Terdapat juga jaringan perdagangan yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan Melayu merentas laut dan wilayah. Manuskrip turut mencatatkan hubungan diplomatik, penghantaran utusan dan sistem ufti antara pusat-pusat kuasa Melayu. Sebagai bukti, catatan pelayaran menunjukkan pergerakan berterusan merentas Selat Melaka, Laut Cina Selatan dan wilayah Nusantara yang lebih luas. Hubungan antara pusat-pusat Melayu bukan bersifat terasing, tetapi saling bergantung dan saling mengenali. Tambahan pula, wujud keseragaman adat dan hukum yang merentasi pelbagai wilayah. Standard ini memudahkan urusan pentadbiran, perdagangan dan hubungan antara kerajaan. Semua ini menunjukkan bahawa apa yang boleh disebut sebagai empire dunia Melayu bukanlah satu mitos. Ia merupakan satu realiti sejarah yang tidak selalu dinamakan, tetapi dapat dikenal pasti melalui fungsinya. Terdapat beberapa salah faham umum tentang manuskrip Melayu yang perlu dibetulkan. Pertama, manuskrip Melayu sering dianggap sekadar hikayat dan cerita lama. Hakikatnya, banyak manuskrip merupakan teks undang-undang, pentadbiran dan rujukan ilmu yang digunakan dalam kehidupan sebenar. Kedua, wujud anggapan bahawa tiada sains dalam dunia Melayu. Sedangkan manuskrip Melayu merangkumi ilmu falak, perubatan dan pelayaran. Semuanya merupakan sains gunaan yang berasaskan pemerhatian, pengalaman dan keperluan masyarakat. Ketiga, semua manuskrip Melayu sering dilabel sebagai bersifat mistik. Hakikatnya, seperti tamadun lain, tradisi ilmu Melayu mengandungi pelbagai lapisan. Ada unsur spiritual dan mistik, dan ada juga ilmu yang bersifat praktikal dan rasional. Kewujudan satu tidak menafikan kewujudan yang lain. Apabila salah faham ini dibetulkan, manuskrip Melayu boleh dinilai secara lebih adil dan lebih berimbang. Manuskrip Melayu bukan sekadar kertas lama.
Ia adalah ingatan kolektif. Jika kita membacanya dengan jujur, kita tidak perlu membesar-besarkan diri dan tidak perlu merendahkan sesiapa. Cukup dengan memahami bahawa dunia Melayu pernah berilmu, beradab dan berfungsi. Dan warisan itu masih menunggu untuk difahami semula. Jika anda mahu siri seterusnya tentang undang-undang, perubatan atau pelayaran Melayu, tinggalkan komen. Kita bongkar dengan ilmu, bukan emosi.